Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat teruskan perbincangan kita dalam hikayat fiqhiyah, hikayat fiqh, di mana kisah kita seorang sahabat nama dia Abu Qatadah menceritakan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani cucunya nama Umamah binti Abil As, cucu perempuan. Waktu Nabi tengah solat, dia galah cucu dia dalam solat. Dan kita akan mengenali siapakah bapa dia, Abul As, dan juga ibu dia Zainab, insya-Allah dalam perbincangan ringkas ini. Hadis ini dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Lafaz yang kita baca ni rawahu Abu Daud wal lafzu lahu. An Amr bin Sulaim Az-Zuraqi an Abi Qatadah sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Amr bin Sulaim meriwayatkan daripada seorang sahabat nama dia Abu Qatadah Al-Ansari, seorang yang hebat Abu Qatadah ni. Abu Qatadah menceritakan, bainama nahnu nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salah, sedang kami menunggu-nunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid untuk melakukan solat zuhur awil asri, solat zuhur ataupun solat asar. Wa qad da'ahu Bilalun lis-salah, Bilal dah azan solat, maknanya dah lepas masuk waktu dah. Cuma Abu Qatadah tak ingat zuhur ke asar, yang penting solat siang hari, yang pentingnya solat fardu bukan solat sunat. Idh kharaja ilaina, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, wa Umamatu, cucu dia Umamah. Nama Umamah cucu dia. Siapa dia nak boleh cucu sehari dua ni, letak nama Umamah. Umamah bintu Abil As bintu benatihi, anak kepada anak perempuan dia nama Zainab. Ala unuqihi, Nabi kita keluar nak solat, dia galah. Orang panggil galah kau. Jenis letak atas tekak ni, cucu galah. Cucu dia duduk atas tekak. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musalla. Nabi pergi tempat solat dia, tempat imam. Wa qumna khalfahu wa hiya fi makaniha. Kami pun bangunlah buat saf belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umamah duduk atas tekak atuk dia sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fi makaniha alladhi hiya fi. Mana duduk atas tekak Nabi. Nabi nak solat jadi imam. Qala, kata Abu Qatadah, fakabbara wa kabbarna. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, kami pun bertakbir. Kita kena takbir selepas takbir imam. Tak boleh kita takbir dulu pada pak imam, kan? Qala, Abu Qatadah kata, hatta idza arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarka'a, bila Nabi nak rukuk, jatuhlah cucu dia tu. Akhazaha fawada'aha, Nabi kita angkat cucu dia, dia letak. Sebelum dia rokok tu, dia angkat cucu dia, letak bawah. Wada'aha 'alal ardi, letak atas lantai. Summa raka'a wa sajada,
Barulah Nabi kita rokok, kemudian dia sujud. Hatta idza faragha min sujudihi, apabila selesai daripada sujud, summa qama, Nabi kita bangun qiyam kepada rakaat yang seterusnya, fa akhadhaha faraddaha fi makaniha, dia pakak cucu dia letak semula atas tengkok. Masya-Allah, tabarakallah. Fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u biha zalika, Nabi kita buat lagi itulah, hatta fi kulli rak'atin hatta faragha min salatihi, Nabi kita terus buat. Setiap kali bangun rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, akak cucu dia letak atas tekak sampai sudah solat. Nak kata apa? Ulama hadis kata hadza hadisun sahih. Hadis ini sahih, mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam solat zuhur atau asar, makna solat fardu. Dilalatul hadis, apakah dalil kepada hadis ini? Kata di para ulama hadis, ulama fiqh kata harus kita bawa anak, sama ada kanak-kanak tu, baby tu laki-laki atau perempuan, dalam solat fardu ataupun sunat, lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Sama ada kita jadi imam, kita makmum, atau kita solat seorang, boleh. Makna kalau kita mengasuh anak, tak ada orang nak cara, boleh kita dukung anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia panggil dari sudut dilalatul hadis, kan? Dalam masalah fiqh, masalah perbincangan para ulama itu panjanglah. Ada yang kata ini khusus untuk Nabi, ada yang macam-macam perbahasan. Kita akan tengok di dalam perbincangan 10 perkara nanti. Yang pentingnya hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi cucu dia sampai dia galah, dia dukung dalam solat. Baik, itu kisah yang diriwayatkan. Kita pergi kepada perbincangan 10 perkara minal mawdu'atil lati tusar. Awalan, yang pertama, rawi hadis daripada Abi Qatadah, nama dia Amru bin Sulaim Az-Zuraqi Al-Ansari Madani, tabi'in siqah. Mana orang Madinah dia ni, orang Ansar. Status dia bertaraf tabi'in. Kita dah belajar dulu daripada awal, kalau kata orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan beriman, maka orang tu nama dia sahabi, sahabat Nabi. Orang yang datang kemudian bertemu dengan sahabat Nabi, dia juga orang beriman, mati dalam keadaan beriman, maka orang panggil dia tu tabi'i. Kenapa anda ala istilah tabi'i? Makna orang yang sempat bersahabat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia boleh ulang definisi tabi'in. Kalau boleh ulang balik, dia cerdik insya-Allah. Dia waktu mati Sayyidina Umar, Amru bin Sulaim ni baru murahik, orang panggil baru remaja. Remaja dia. Ada ulama kata dia ni pernah tengok Nabi, tapi para ulama mengatakan yu'addu min kibarit tabi'in, ulama tabi'in yang besar, bukan sahabat. Dia telah meriwayat daripada sahabat Nabi Abi Qatadah, Abi Hurairah, Abi Sa'id Khudri, Abi Humid As-Sa'idi dan lain-lain radhiyallahu anhum, dan daripada Amru bin Sulaim juga murid-murid dia yang masyhur seperti Abu Bakar Ibnul Munkadir, Sa'id Al-Maqburi, Az-Zuhri dan lain-lain. Dia ni seorang yang siqah, riwayat dia dipercayai, tapi qalilul hadis, tak banyak riwayat. Mati pada tahun 104 Hijri rahimahullahu taala. Adapun Abu Qatadah Al-Ansari, ada cerita dia telah pun diceritakan dalam siri yang lalu, yang lepas.
Baik, kita pergi masuk kepada seorang lagi cerita, ataupun kita sebut juga sikit Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sebab sahabat ni besar kan, kita kena kenal dia. Iaitulah kita dah cerita dalam siri yang lepas, siri yang ke-14 dalam siri rakaman kita ni. Kalau dalam siri kitab lain yang ke-17, dari siri rakaman Abu Qatadah, tuan-tuan tengok di siri yang ke-14 dulu. Jadi Abu Qatadah ni seorang sahabat yang hebat, yang masyhur dia punya riwayat dia. Tak, silap. Bukan 27, 17. Allahumma musta'an. Cerita Abu Qatadah telah diceritakan dalam siri yang ke baik. Abu Qatadah Al-Ansari, dengar cerita sekilas. Seorang sahabat yang hebat, salah seorang dari panglima Rasulullah sallallahu dalam peperangan Uhud. Yang kita kata siri 14 tadi, tidak. Siri yang ke-17 dalam kitab ini. Syahida Uhudan wal Hudaybiyah, dan dia ni terkenal dengan nama orang yang sangat berani. Di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Abu Qatadah mati di Madinah pada tahun 72 sanata arba'in wa khamsin, sanata mata bil Madinah sanata arba'in wa khamsin, tahun 54, umur dia 72 tahun. Umur dia 72 tahun. Baiklah para jemaah sekalian, kita nak ambil yang sahabat yang bapak kepada Umamah ni. Nama dia Abul As Ibn Rabi'. Siapa dia Abul As Ibn Rabi' ni? Abul As Ibn Rabi' menantu Nabi dia. Dia menantu Nabi. Abul As bin Ar-Rabi' bin Amr al-Uzza bin Abdul Syams al-Qurashi, menantu Nabi, suami kepada Zainab, ayah kepada Umamah. Dia ni anak makcik kepada Zainab. Maknanya Ar-Rabi' Abul As kahwin dengan sepupu. Mak dia nama Halah binti Khuwailid, adik-beradik Khadijah. Jadi Abul As ni anak saudara Khadijah, kahwin dengan Zainab anak Khadijah, jadi sepupu. Nikah sepupu. Dia kahwin dengan Zainab waktu Nabi di Mekah dulu lagi, dan dia lambat masuk Islam. Masuk Islam lambat. Zainab masih lagi berada di Mekah, minad du'afa. Sehinggalah pada peperangan Badar, Abul As telah ditangkap, termasuk dalam kumpulan tawanan. Dia kena tawan. Bila kena tawan, Nabi SAW tidak bunuh tawanan, bahkan Nabi benarkan untuk ditebus. Zainab radhiyallahu anha telah menghantar tebusan untuk tebus suami dia Abul As ini dengan kalung. Orang panggil loket. Tak, Kelantan kata loket, orang panggil kalung, yang dihadiahkan oleh ibu dia Khadijah kepada Zainab pada hari perkahwinannya. Mana awal lagi lah tu. Jadi bila Nabi SAW tengok, Masya Allah, tabarakallah, ini kalung Khadijah. Anak dia Zainab hantar mari ke Madinah nak tebus suami dia Abul As. Raqqa qalbuhu, maka Nabi pun sedih tengok kepada kenangan dia dengan Khadijah. Nya hantar mari. Allah pandai juga Zainab pun tebus suami dia dengan kalung Khadijah.
Maka Nabi SAW buat perjanjian, Abul As, aku lepas balik ke Mekah dengan syarat menghantar Zainab ke Madinah. Sebab Zainab sudah Islam, hantar bagi Madinah. Dia seorang perempuan yang sudah beriman, tidak halal bagi kamu. Maka dia pun janji, dia pun kenal Nabi, bapa mertua yang baik. Dia balik Mekah, dia pun hantar mari isteri dia Zainab dalam keadaan yang mulia. Maka Nabi SAW hantar Zaid bin Harisah dan beberapa orang lagi supaya pergi tunggu Zainab di tengah jalan buat mari ke Madinah. Itu di antara cerita. Kemudian cerita Abul As ni tak mau masuk Islam juga, walaupun isteri dia telah ke Madinah, dia tak mau ikut. Dia pergi berniaga ke Syam, balik-balik dekat dengan Hudaibiyah, sekali lagi dia kena tawan. Kumpulnya dia kena tawan. Kalau tentera Islam, Abul As ni lari ke Madinah. Lari ke Madinah, pergi berlindung di rumah isteri dia Zainab, minta perlindungan. Dia panggil ijarah. Fastajara biha, itu dalam bahasa istilah sirah. Maka dia pun orang pun selamat lagi dia. Summa qafala raji'an musliman, orang hantar balik dia dengan bagai-bagai dia supaya pergi hantar balik bagai-bagai perniagaan di Mekah. Kemudian lepas dia selesai semua settle, dia pusing balik Madinah muslimah, baru masuk Islam. Kita kata Masya Allah. Bila dia masuk Islam, maka Nabi kita serah semula Zainab tu kepada Abul As. Ada kata dengan akad yang asal dulu, ada kata dengan akad yang baru, mana nikah semula. Wallahu alam. Jadi Islam dia tu sebelum Hudaibiyah 5 bulan. Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah, tahun yang ke-6 kan. Maka 5 bulan belum tu dia masuk Islam, alhamdulillah. Dan Abul As ni mati pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-12 ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Itu cerita Abul As, menantu Nabi. Kita pun jangan sedap hati sangat. Boleh menantu saya ni, menantu pun kalau dia tidak satu pegangan perjuangan dengan kita, boleh jadi dia pemikiran lain. Tengok Abul As kena tangkap, penuh hak, mata-mata lari. Walau dia kenal dah Nabi, patutnya dia mari sekali dengan Zainab lah, daripada lepas pada tahun 2 setelah dia kena tawan tu. Tak, balik kapil lagi tahun yang ke-6, maknanya tahun 2 Badar, tahun yang ke-6 baru dia masuk Islam. 4 tahun pula lepas pada tu, walaupun sudah berpisah dengan isteri dia Zainab. Tak kira. Baik, Zainab anak Nabi ni, hiya akbaru banatihi, anak perempuan yang besar. Yang tua sekali nama dia Zainab. Kan kita kata anak lahnya Nabi 7 orang kan. Ibu dia Khadijah binti Khuwailid berkahwin dengan sepupu dia, anak kepada Halah binti Khuwailid. Nama dia Abul As bin Ar-Rabi'. Waktu tu Khadijah masih hidup. Waktu itulah dia bagi hadiah kalung dia tu kan. Dia masuk Islam di Mekah tapi tidak hijrah ke Madinah. Maka apabila Abul As hantar dia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraqaha, berpisahlah 2 orang ini walaupun dia sangat menyayangi Zainab, tapi tak mau ikut kan. Kemudian dia suruh saudara dia, adik-adik dia nama Kinanah ibnu Rabi', muntulah hantar Zainab ke Madinah. Dia takut kena tawan pula ke macam mana. Allahu Akbar. Jadi itulah, Nabi pula hantar Zaid supaya pergi ambil Zainab. Jadi ta'akhara, terlewatnya Islam Abil As ni daripada Zainab berapa tahun? 6 tahun. Zainab hijrah tahun 2, dia masuk Islam tahun 6. Jadi selepas daripada dia mari semula ke Madinah, maka Nabi kita kahwinkan balik. Ada kata tak kahwin dah, pakai kira hak kahwin dulu, hak belagak dulu pakai jadi.
La waqila bi'aqdin. Jadi wallahu alam. Kemudian lepas pada tu dapatlah cucu dia Umamah dan seorang lagi nama dia Ali. Ali ni katanya mati kecil, Umamah tu besar sikit dan Nabi dukung. Dan Zainab masih lagi hidup 30 tahun, mati pada zaman Nabi masih ada, iaitulah pada permulaan tahun 8 Hijrah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri kepada orang yang mandi mayat anak dia kain dia supaya jadikan kain kafan. Ini orang kata no ambil berkat kain Nabi, betul kalau ada sungguh. Bukan ambil berkat gosok-gosok gambar-gambar replika, jangan, itu tidak. Allahu akbar. Baiklah, perkara yang keenam. Cucu dia ni, Umamah ni pula. Umamah binti Abil As binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sayang sekali kepada cucu dia. Kita tak pelik lah kalau atuk-atuk, opah, nenek sayang ke cucu, biasa tu. Nabi pun sayang. Maka Nabi kita galah dia, letak atas tengkok dia, bawa pergi solat. Bila mari hadiah ke apa-apa, kalung, comel-comel, Nabi kata la'utiyannaha ila ahabbi ahli ilayya. Oh, comel ni, cantik, aku akan beri kepada keluarga yang aku sayang kali. Orang duk ingatkan Nabi akan beri kepada Aisyah, isteri yang disayangi. La, kedek mari Umamah, dia pakai ke Umamah. Masya-Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Pernah satu hari Umamah mari, berdene mata dia. Tarik mata kali budak. Allah. Fa masaha biyadihi, Nabi kita basuh, gosok dengan tangan dia. Subhanallah. Najasyi hantar mari kepada Nabi cincin daripada emas. Fa massuhu habasyun. Nabi tak dipakai cincin emas, dia beri kepada Umamah. Tazawwajaha Aliyu, Sayyidina Ali kahwin dengan Umamah, katanya ba'da mauti Fatimah Zahra, selepas daripada Fatimah. Mana zaman waktu Fatimah ada, Ali tak kahwin lain, dia kahwin lepas pada Fatimah tidak ada. Kemudian dia telah dikahwinkan oleh Az-Zubair ibn al-Awam. Falamma qutila Ali, setelah Sayyidina Ali dibunuh, Mughirah bin Naufal pula kahwin dengan Umamah. Dia pun dapatlah Yahya, seorang anak nama Yahya. Wallahu alam, matinya Umamah ni bila? Pada zaman pemerintahan Muawiyah. Walam tarwi syai'a, tidak ada riwayat hadis satu pun. Ada orang lain duk cerita hadiah Umamah sendiri tak riwayat hadis. Cukuplah dia menjadi riwayat. Dia tidak meriwayat, tapi dia tu riwayat. Sebab daripada kisah dia ni pening kita nak belajar macam mana hukum kanak-kanak duduk atas tengkok. Boleh ke tidak bawa anak pergi masjid? Oi, panjang cerita. Satu kitab orang tulis Ahkamut Tifli fil Islam, hukum kanak-kanak baby dalam Islam. Kitab tebal gini, ada satu tesis Ahkamut Tifli fil Islam, duduk bicara tentang hadis Umamah. Inilah di antara yang panjangnya dan lain-lain hadis yang seumpamanya. Baik. Yang kelima, wadih minal hikayat, jelas daripada hikayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat fardu zuhur ke asar, tapi solat tu solat fardu, solat siang hari. Sebab apa ulama duk tekan sangat solat fardu? Kenapa? Sebab kalau solat sunat ada kelonggarannya. Macam dalam cerita lepas kita cerita tentang solat sunat, bolehlah nak tengah berjalan boleh solat sunat kan, atas kenderaan boleh solat, nak duduk boleh, nak berdiri boleh, tapi ini solat fardu. Maknanya kalau solat fardu harus kita dukung anak, solat sunat lagi boleh. Nanti dengar ni ibu-ibu ni, kadang-kadang ibu ni tak solat sunat dah saya ni, solat fardu pun anak duduk kacau dah. Solat yang tak ada masalah, anak mari biar duduk situ, dia mari kita dukung dia, boleh.
Jadi dalam peristiwa ini Nabi SAW solat fardu, bukan sakat solat fardu, dia imam solat. Nabi imam solat. Manakala solat sunat lebih lagi aula diterima. Maka hukum di sini kata di para ulama boleh. Kalau kita perlu, kita boleh bawa anak kita kalau diperlukan lah, tapi jangan jadi budaya nak semaya kat tak ada pasal-pasal. Mak dia ada, pengasuh pun ada, baby duduk diam-diam, cucu mari sini, Allahu Akbar, galah. Lah. Nabi pun cerita dia bukan hari-hari duduk bawa Umamah, sekali ni ya riwayatnya kan. Kemudian cucu dia Hasan dengan Husain naik atas tengkok waktu Nabi duduk sujud. Bukannya sentiasa. Para ulama kata Nabi kita buat benda ni nak menyatakan keharusan. Boleh. Bukan dia kata sunnah kalau begitu kak nak maya dukung cucu. Mana ulama kata lagu tu? Jangan buat cerita sendiri. Jadi kita baca hadis ni jangan kita buat sendiri, dia punya kesimpulan. Jadi yang keenam, yang zahir daripada hikayat ini juga Nabi SAW letak di atas tengkuk, tak sini. Mana kalau letak atas tengkuk, kaki dia duduk bawah gini, dia pegang kepala, tak jatuh lah. Kan? Tidak jatuh lah budak-budak tu. Dan dia pun rehat, pegang. Kata di para ulama menunjukkan bahawa Umamah ni sudah besar lah. Mungkin dah setahun umur ke. Barulah lekat duduk atas tu. Kalau budak kecil benar jatuh. Kan? Allahu Akbar. Baiklah. Jadi waktu Nabi nak sunat rokok, dia angkat baby ni, letak atas lantai. Letak atas lantai. Tentulah ada pergerakan di situ. Mana boleh akak tak gerak, tak ambil bong tahu gitu. Akak letak. Maka para ulama hadis kata Nabi tahu belaka dah tu. Dia buat tu menunjukkan keharusan. Libayanil jawaz, menunjukkan harus. Allahu Akbar. Yang ke-7, jelas juga daripada kisah ini bahawa Umamah tak menangis sehingga Nabi kita panggil dia, Umamah mari. Minyak dia menangis angkat letak atas ni tak. Mana kalau menangis itu kita panggil darurat. Kalau Umamah menangis mestilah Abu Qatadah kata bakat Abu Umamah lah, dia tak sebut apa-apa kan. Abu Umamah pula. Bakat Umamah, nama dia sendiri Umamah. Abu Qatadah tu riwayat rawi. Maknanya kalaulah Umamah ni menangis, tentulah Abu Qatadah kata dia menangis. Dia takkan sebut apa-apa. Itu menunjukkan bahawa beberapa perkara yang kita kena belajar di sini. Yang pertama, anna hadhil harakat, gerakan yang sedikit dalam solat tidak membatalkan. Yang kedua, anna ad-dina yusrun, agama itu mudah bukan payah. Sebab itulah dalam pembentangan saya, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman hukum, beberapa hukum kanak-kanak. Ibu-ibu yang ada anak kecil, macam mana dia nak solat? Bibi tak ada, pengasuh tak ada, suami dia balik petang baru balik. Kalau asar tu boleh tunggu suami balik. Kalau maghrib zuhur macam mana? Maka kita kata bersihkan anak comel-comel, tukar pampers dia, biar dia solat depan kita. Ni setengah ni anak mari pegat, nak tandai bagi, batas maya aku setuh ke budak-budak ni. Kenapa pula? Ni ada kelonggarannya di sini. Yang ketiga, Nabi SAW nak tunjuk, nak membatalkan adat jahiliyah benci kepada anak perempuan. Orang jahiliyah ni kalau suami isteri dia bersalin, oi mama, binimu bersalin dah tu, berapa anak? Anak apa? Perempuan. Bermuka. Aib bagi dia dapat anak perempuan. Pelik. Maka Nabi SAW hatta yuzil, nak mengikis, bukan sakat buang, nak kikis habis perasaan-perasaan yang diamalkan oleh puak jahiliyah benci kepada anak-anak perempuan. Nak sampai Nabi kita ambil tak tertekuk, ni cucu aku perempuan, Umamah radhiyallahu anha.
Rawasib. Masa tu kita ini tak ada sebab dah nak main cucu-cucu. Jahiliyah pun tidak ada beci anak perempuan sama yang sekarang ini laki-laki perempuan. Jadi tidak perlu sangat lagi, tidak perlu lagi kita nak dukur-dukur cucu lagi tu atas kepala kan. Kecuali tak ni lah. Terdesak nanti. Dan dalam peristiwa ini juga Nabi kita sangat-sangat menyayangi cucu-cucu dia. Di antaranya Hasan dengan Husain, anak Fatimah radhiyallahu anhuma. Nabi duduk atas mimbar, Hasan Husain mari, Nabi tu ambil dukung dia. Allahu akbar kan. Dan Nabi kita cium cucu dia. Mari seorang sahabat nama dia Al-Aqra bin Habis. Tanda nama seorang sahabat ni. Aqra bin Habis, dia tengok Nabi kita cium Hasan bin Ali. Dia terkejut. Dia kata innali 'asharatun minal walad. Saya ada 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum wahidan. Seorang pun aku tak cium anak gitu. Tak cium. Gitu. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu, Nabi pun tengok ke dia. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa dia tak kasihani kepada budak-budak ni, dia juga tidak dikasihani oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jangan main. Ataupun dari riwayat lain, awa amlik lak an naz'allahu min qablikar rahmah. Aku tak mampu nak kawal kalau Allah Taala cabut perasaan rahmat dalam hatimu. Nak kata apa? Jadi kita ni kena sayang anak. Kalau anak kecil tu kita main cara kecil, besar sayang cara besar. Ni dok ni 10 orang anak tak cium seorang habuk. Itu Nabi kita tegur. Baiklah, yang ke-8, sebahagian ulama cuba nak olah hadis ni. Ada yang mengatakan solat sunat tu, tapi jelas hadis tadi, faqumna khalfahu, kami berdiri di belakang Nabi, maknanya bukan sunat. Yang kedua, dia kata darurat. Kata di rawi hadis, tak ada pun sebut dia menangis. Bila kita kata ada kemungkinan, manakala kemungkinan itu digugurkan daripada jadi hujah. Ada ulama kata hadis ni sudah mansuh, dengan hadis tak boleh bergerak contohnya. Jadi kata ulama, mana hujah, mana dalil? Kata mansuh. Ada juga ulama kata ini hak istimewa Nabi sahaja, orang lain tak boleh buat. Jadi kata di para ulama lain, asal hukum ni tidak ada khusus, kecuali Nabi sebut khas untuk aku. Orang lain jangan dukung anak lah. Allahu akbar. Innaha kanat hiya allati tata'allaqu bihi. Ada orang kata dok cucu dia gatung, mari duk gatung. Nak, dalam hadis kata akhazaha wa wada'aha, Nabi angkat, Nabi letak. Mana gantungnya? Allahu akbar. Karena itu Imam Nawawi kata, wa kullu hadhihi da'awa batilatun wa mardudatun. Semua andaian-andaian itu ditertolak. Fa innahu la dalil 'alaiha wa la darurata ilaiha. Tidak ada dalil dan tidak darurah. Bahkan hadis itu jelas menunjukkan bahawa harus sedemikian. Kata siapa tu? Kata Imam Nawawi. Mana Imam Nawawi ni ulama besar hadis. Dan sama juga Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukilkan pandangan Nawawi, menyokong pandangan ini. Maknanya boleh, menunjukkan harus. Jangan kita pelik lah, tapi gitulah. Baiklah, yang ke-9, perbuatan Nabi SAW ada kalanya bukan jadi satu budaya. Setiap kali nak solat dia bawa cucu lah. Dia bawa ini nak menyatakan harus, ta'liman linnasi wa tafhiman, nak mengajar manusia dan nak memahami bahawanya agama kita ni bukanlah susah sangat, bukanlah payah sangat. Hak mayuh ni kita. Allahu akbar. Nah, kalau tak pakai kain telekung, kain kana ke perempuan ni macam tak sah solat. Pasal itulah nak pergi berjalan kat 3 beg bawa. Nak beg tangan hak letak barang-barang fulus. Beg yang kedua kain kana.
Beg yang ketiga pula berkala-berkala, jadi banyak kicau. Kalau kita pakai dah tutup aurat, tak payah dah, cukup dah, tak payah duduk sibuk-sibuk lagi kan. Baiklah, yang terakhir kesimpulannya bahawa gerakan yang sedikit dalam solat tidak membatalkan. Cuma dalam bab solat ini para ulama kata, ulama mazhab Syafi'i sangat teliti, beraluh dia panggil. Siapa dia kata bergerak 3 kali berturut-turut batal, tak payahlah kita kan. Jadi ada ulama lain kata tak, bukan 1 2 3, tuqaddaru bil urf wal hay'ah. Kita kena anggarkan tengok dengan suasana uruf. Orang tengok, oh ni tak semaya lagu ni, duk galahan, jadi tak semaya. Kalau setakat gerak sikit-sikit tidak menjadi masalah, insya-Allah taala. Yang kita boleh simpulkan dalam cerita Umamah ini, yang pertamanya, Nabi kita sallallahu menyatakan keharusan perbuatan bergerakkan yang sedikit dalam salat, lebih-lebih lagi ketika kita diperlukan, kita berhajat untuk dia. Yang kedua, jangan kita suka-suka je. Ada setengah orang ni, ni tak ada apa-apa, bini dia relax solat pun dak, dia pergi ambil anak, pergi anak solat sebab nak ikut Nabi. Kata lah, bukan satu sunnah ini bukan sunnah nak solat kena dukung anak. Solat perbuatan ini menunjuk, ulama kata ya dulu ala libayanil jawaz, untuk menunjukkan keharusan. Jangan kita keras sangatlah kan. Jadi ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda yang ada anak-anak kecil ni, tak usah susah-susah, kita bersihkan baby kita siap-siap, kemudian kita solat. Oh menangis teruk-teruk, merah dah muka, angkat je, pegang tak sini, tak ada masalah apa. Waktu kita rokok, kita letak dia. Jangan siapa orang panggil pengsan ataupun selok anak. Nak boleh kau sudah mak sudah semaya, itu bahaya kan. Itulah suasananya hikayat kita yang ke-21, kisah Abu Qatadah menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cucu dia Umamah, dan bagaimana peristiwa ibu dia dengan bapa dia Abul As Ibn Rabi' berpisah kerana Islam, dan mereka juga bersatu balik kerana Islam. Alhamdulillah. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.